Okay, kita bincangkan soalan latihan 8.3 1C ya. 1C. Okay, cikgu tanya apakah PQ? So, PQ sama dengan P apa? Saya nak tahu PQ. PO. PO tambah OQ. So, apakah PO kamu? -3, -4. Okay. Apakah OQ kamu? 8, -7. Nah, 8, kalau kamu sebut 8 -7, yang kamu sebut ialah QO. QO baru 8 -7. Sekarang yang kita nak ialah OQ. Kan kalau kamu masih ingat, kalau kita ada satu titik koordinat dia, terus di sini kita sudah tahu OQ kita ialah sama dengan dia, hanya kita tulis dalam susunan yang berbeza. So OQ kamu sepatutnya -87, bukan 8 -7. 8 -7 sebenarnya kamu sedang bagi saya vektor ini. Kamu sedang bagi saya vektor ini yang arah turun. Tapi yang kita nak di sini ialah OQ. Boleh? Memang anak panah di situ mengelirukan orang. Saya tak tahu. Ini memang satu tahun, tak ingat tahun bila punya soalan. Memang ramai pelajar ditipu oleh anak panah ini. Tapi kamu kena ingat konsep dia. Titik koordinat dia sama dengan, kalau bila kita namakan vektor kedudukan tu, dia mesti mula dengan O. Walaupun dalam gambar aja itu awak nampak dia turun ke bawah. Sebab yang dia garis yang cikgu warnakan dengan warna kuning tu bukan OQ tapi QO. Kejap, rasa ada orang masuk. Boleh? So itulah yang cikgu dapat. Inilah yang cikgu dapat -3 tolak 8 -11 3. Boleh saya sudah terangkan masalah kamu? Saya tengok dalam Google Quiz, ada ramai orang dapat 4 markah. Kamu ingat dalam vektor, bila cikgu kata AB, ini bukan maksudnya A tambah B ya, salah. Vektor AB maksudnya AO tambah OB. Dari A, kalau kita ada A sampai B, di mana katakan ini O kita kena turun ke bawah, kita naik atas balik. So A, O, O, B. Bukan A tambah B. So bila AO, kalau ini yang kita boleh baca ialah OA. Di mana OA kita ialah -3, 11. So kalau saya nak AO, saya terbalikkan. 3, -14. Lepas tu OB terus 2, 2. Lepas tu kamu sambung. Ingat satu kesalahan yang besar bila cikgu tanya, apakah vektor AB? A tambah B. Ini langsung tidak ikut sifat vektor. Boleh ya? Sebab saya tengok dalam Google Quiz tu, ramai orang silap 3 soalan di bawah. Cikgu tak tengok kamu punya jawapan tak tahu dari mana, tapi saya rasa biasanya itulah kesalahan kamu. Sebab itu yang biasa yang cikgu nampak. Vektor AB, A tambah B. Vektor PQ, P tambah Q. Tak pernah ada macam ini Vektor PQ mesti P pergi mana, mana pergi Q. Hanya kalau vektor itu dalam sata Cartesian kita PO lah. Kalau dia bukan dalam sata Cartesian kita kena rujuk gambar aja. Okey, ada soalan selain daripada 1C ni yang perlu saya terangkan lagi? Ada? Okey, so kita akan sambung lagi apa yang kita belajar semalam. Kita masih bincang vektor dalam sata Cartesian. Semalam kamu belajar ialah kalau dia vektor dalam sata Cartesian, kita boleh wakilkanlah dalam sebutan IJ ataupun dalam bentuk vektor lajur. Lepas tu kamu belajar kalau cikgu bagi satu koordinat, macam mana kamu nak namakan vektor kedudukan dia. Dan berhati-hati kadang-kadang soalan tanya vektor kedudukan.
kadang-kadang soalan tanya vektor negatif dia. Berhati-hati dengan arah dia. Lepas tu cikgu kalau melibatkan dua titik, cikgu mungkin boleh tanyalah vektor PQ. So ingat macam tadi cikgu cakap, vektor PQ bukan P tambah Q, tapi PO tambah OQ. So bila PO kita tak boleh terus ambil koordinat dia, kita kena negatifkan dulu. Kalau OQ boleh terus ambil. Lepas tu cikgu ajar juga operasi-operasi biasa untuk vektor-vektor yang ada dalam satu kartesan. Macam biasa je kita buat. Okey, satu lagi saya nak ingatkan vektor laju ini hanya boleh digunakan untuk vektor dalam sebutan I dan J. Okey, macam dalam latihan 8.1, 8.2, waktu itu kita ada vektor X, vektor Y, vektor A, vektor B. Waktu itu sebenarnya tidak boleh gunakan bentuk matris ini, bentuk vektor laju ini. Cikgu faham ada guru mengajar kamu selesaikan soalan 8.1, 8.2 ini gunakan vektor laju. Walaupun jawapan itu betul, tapi dari segi konsep sebenarnya benda itu tidak dibenarkan. Pernah ada cikgu tanya pemeriksa kertas dia tak tolak markah kamu, tapi dari segi konsep benda ini adalah salah. Okay. So kalau boleh, jika dia bukan melibatkan vektor IJ, jangan gunakan simbol matris ini. Buat algebra biasa. Hanya kalau IJ saja boleh buat dalam bentuk kurungan. Sebab dia ada masalah konsep. Walaupun kamu masih dapat jawapan yang betul. Yang cikgu risau ialah kalau kamu tidak pegang konsep ini dengan betul, nanti bila kamu sambung pelajaran yang seterusnya, waktu itu kamu tidak ada kemampuan nak bezakan. Bila boleh pakai ini, bila tak boleh pakai ini. Sebenarnya senang aja. IJ boleh pakai. Bukan IJ tak boleh pakai. Boleh ya? Okey, kita sambung lagi yang berkaitan dengan vektor dalam sata kartesan, iaitu nak cari magnitude. Okey, kalau sebelum ini kita pun ada soalan tanya magnitude. Waktu itu cikgu perlu bagi gambar aja lah. Lepas tu awak kena bilang petak. Okey, tapi sebenarnya bila vektor berada dalam sata kartesan, kita ada rumus. Tak payah ada gambar raja, tak payah ada maklumat tambahan. Bila cikgu bagi satu vektor dalam satu kartesan, kita boleh terus gunakan rumus ini dapat jawapan. Maksud saya di sini, contohnya soalan A. Cikgu bagi kamu. Sekejap Ada begini. Contohnya soalan A ni. Cikgu bagi kamu koordinat P. So kita tahu bila koordinat P ialah 3, negatif 4, vektor apa yang sama dengan ini? Ini vektor apa? OP. OP, ingat yang sama dengan titik koordinat tapi susunan berbeza itu sentiasa mula dengan kosong So ini ialah vektor OP. Sekarang cikgu tanya, apakah magnitude untuk vektor OP? So kita tahu OP kita ialah 3I tolak 4J. So nak cari magnitude dia, bila soalan tanya apakah magnitude dia, kita ada rumus. Pakai saja rumus ini. X kita ialah apakah I kita? So 3 kuasa 2. Y kita ialah apa ditepang untuk J. So kalau negatif 4, pastikan kamu bubuh kurungan Okay, kalau positif, maksudnya bahagian 3 ini. Kalau kamu tak bubuh kurungan, tidak ada kesan. Jawapan kamu serupa je. Maksud saya dalam, bila kamu tekan kalkulator, kalau dia positif, sebenarnya boleh tak tulis. Kamu boleh tak tulis kurungan. Kamu boleh buat macam ini. Okey saja jawapan dia. Tapi untuk bahagian negatif, kurungan itu wajib ada. Kalau tidak, nanti jawapan awak salah. Okay, so bila kita nak kira jawapan untuk ini, kita ada sikit perbezaan bila kamu berada di form 4 dengan awak berada di form 5 Okay, sebab masalah pelajar form 4 akan belajar lebih sikit. Okay, so untuk buat soalan ini, cikgu minta bila kamu nak kira ini, jangan sekali tekan kalkulator sampai habis. Biarkan kurungan ini masih ada, punca kuasa 2 ini masih ada, kira saja apa yang di dalam ini. Okay, apa jawapan dia? $25. Okey, 25.
Okey, lepas itu baru kamu tekan punca kuasa 2 untuk 25. Apa jawapan dia? 5. 5. Okey, kalau jenis putus tak ada masalah. Form 4, Form 5 serupa aja. Okey ya. Katakan sekarang kamu punya vektor A. Cikgu bagi nombor 2, 6. So kalau cikgu nak tahu apakah magnitude untuk vektor OA, so kita tahu vektor OA ialah 2i tambah 6j kan. So kalau kamu gunakan formula, apa dia? 40. Jangan terus bagi jawapan aja. Apa nak tulis ni? 2 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Dalam exam kena bagi orang jawapan. So apa dia? 40. Punca kuasa 2 bagi 40. 6.324. Okey. Di sini ada beza sikit ya. 6.325. 325. Okey, tengah di sini ya. Pelajar tingkatan 5 Pelajar tingkatan 5 sebab kamu punya sukatan tidak ada tajuk SURD ini. SURD. Kamu punya sukatan tak ada ini. So bila keluar soalan macam ini dalam latihan kamu, kamu boleh bagi saya jawapan macam ini. Okey, untuk pelajar tingkatan 4 ya. Pelajar tingkatan 4, okey. Buat sementara waktu kamu pun buat macam ini, tapi bila next sebenarnya tajuk seterusnya cikgu akan ajar benda inilah ya. Nanti waktu itu cikgu akan ajar kamu untuk ini sepatutnya kamu bukan tulis jawapan dalam nombor perpuluhan macam ini, kamu akan tulis dalam bentuk SURD. Bentuk SURD yang kita akan belajar dalam tajuk seterusnya. Budak form 5 tak ada masalah. Budak form 5 kamu bagi saja. Kalau putus bagi nombor putus itu. Integer 5 bagi aja. Kalau tak putus bagi saya nombor perpuluhan. Itu kamu boleh sebab itu memang apa yang kamu belajar. Kamu tak belajar apa yang cikgu tulis di sini. So dalam exam kamu tidak payah buat benda itu. So dapat nombor perpuluhan, tulis saja nombor perpuluhan. Tapi untuk pelajar tingkatan 4, kamu take notes di situ, kamu tulis SURD. Nanti tajuk seterusnya, waktu itu bila saya habis mengajar, kalau saya lupa awak ingatkan saya, cikgu, dulu cikgu kata vektor pakai SURD. Cikgu ajar kamu waktu itu. Boleh ya? Ya, dia ada sedikit beza form 4 dengan form 5 ya. Okey. So kita tengok soalan B. Cikgu bagi hash ialah 34, K ialah 1110. Cikgu tanya apakah magnitude untuk hash K? So macam nak buat? OH tambah Bukan OH. Kamu mesti mula dengan hash. HO. Hash O tambah OK. Ingat deh, bila kamu nak tahu apakah hash K, kamu mesti mula dengan hash, terminalnya K. Titik awal hash, titik akhir, titik terminal kamu K. So HO kamu, kejap ada orang. So HO kamu -3, -4. nak ubah tanda sebab vektor negatif. OK. 1110. OK, tak payah buat apa-apa sebab dia mula dengan kosong. So dapat jawapan -3 tambah 11. 8, 6. Okey, 8, 6. Boleh? Tapi ini baru dapat vektor HK ya. Soalan tanya apakah magnitude untuk HK. So kamu kena carilah apakah magnitude untuk vektor HK. So gunakan saja. Kalau dia ialah vektor dalam sata Cartesian, kita pakai formula aja 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kalau positif tak bubuh kurungan tak apa. Okey. Apa yang di dalam ini? 100. 100. Okey, punca kuasa 2? 10. 10. Boleh ya?
Ini soalan tanya apakah magnitude dia. Kita hanya boleh gunakan rumus ini bila dia ialah vektor dalam IJ Maksud saya kalau sekarang contohnya dalam latihan 8.1. Okey, dalam latihan 8.1, okey, katakan latihan 8.1. Sekejap. Okey, katakan kita dapat satu vektor 8.1 tak nampak. Okey, cikgu ambil mana-mana. Okey, contohnya dalam vektor latihan 8.2, kamu ada cikgu cari. Okey, kamu ada satu vektor 2x tolak 6y. Lepas tu soalan tanya, apakah magnitude dia? Apakah magnitude untuk vektor ini? Bila soalan ini keluar, kamu tidak boleh 2 kuasa 2 tambah negatif 6 kuasa 2. Tak boleh gunakan rumus ini. Sebab rumus ini hanya untuk vektor I dan J. Faham Kalau sekarang dia ialah vektor macam kamu mungkin kata, cikgu IJ itu SY lah. Sekarang I selari dengan pasti S, Z selari dengan pasti Y. Tak ada kaitan Ini vektor S, vektor S. Vektor S bukan pasti X. Dua benda yang berbeza. Okay. So sekarang cikgu bagi vektor selagi dia bukan IJ, tak boleh gunakan rumus ini. Kita hanya boleh gunakan rumus ini bila dia dalam IJ. So kalau soalan jenis ini, cikgu tanya magnitude dia, kamu kena rujuk gambar aja lah. Tengok mana garis itu. Tahu ke berapa panjang garis itu. Okay. So kalau tak nampak apa-apa maklumat, maksudnya kita memang tak boleh buat. Biasanya soalan jenis ini awak akan nampak dalam gambar aja. Contohnya macam ini. Di mana awak ini ialah 2x tolak 6y. Lepas tu soalan itu mungkin beritahu kamu, ini ialah 2 cm, ini ialah 4 cm. Tambah nombor sama, katakan 3. Ini 3 cm, ini 4 cm. So kalau kamu nak tahu panjang ini berapa? Tambah. Macam nak tambah? 3 tambah 4? Biar tegur. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Ataupun ini satu segitiga yang kamu biasa. 3, 4. Maka ini magnitude ini ialah 5 cm. 5. Okay. So hanya vektor IJ saja kita boleh pakai rumus ini. Kalau dia bukan IJ, jangan fikir, cikgu saya nak pakai. Kita ada formula untuk cari magnitude bagi vektor. Sebab kalau kamu tengok untuk cari magnitude sesuatu vektor, rumus yang dia bagi sini mesti I dan J. Bukan untuk sebarangan vektor. Boleh apa dia? Teacher, Oh sorry. teacher Alia nak masuk. Tak ada orang di luar? Okey. Boleh So ini tentang mencari magnitude bagi sesuatu vektor yang berada dalam satu kartesan kita ada rumus khas untuk dia. Itu yang keempat. Oh ada lagi satu contoh. Okey. Cikgu bagi, diberi bahawa vektor AB itu sama dengan 5, lepas tu cikgu bagi koordinat A, bagi koordinat B. Cikgu tanya, apakah nilai-nilai bagi B? Okey, macam mana buat? Bagi idea? Halo. Semua hilang. Negatif 1, negatif 3 itu maksudnya OA lah kan? AO lah kan? Inilah AO. Okey. Lepas tu? Okey, tambah dengan H7. Maksudnya ini OB. Okey, Mula-mula kita nampak sini ialah vektor AB. So kita kena faham vektor AB sebenarnya sama dengan vektor AO tambah OB. So itulah tataannya negatif 1, negatif 3 sebab vektor negatif. Lepas tu OB kita salin. So kita tapak sini ialah H tolak 1, sini ialah 4.
Boleh? Kalau kamu tidak tahu negatif 1 tambah H macam mana ringkaskan, tak payah ringkaskan. Kamu boleh bagi saya negatif 1 tambah H. Tak ada masalah kalau kamu tidak pasti macam nak ringkaskan dia. Okay, yang bawah itu negatif 3 tambah 7. Tak erti tolak, tekan kalkulator. Yang bawah ini tak erti, tekan kalkulator. Yang atas itu kalau tak erti ringkaskan, tak payah ringkaskan. Bukan marah sebenarnya. Tak payah ringkaskan. Biarkan dia dalam negatif 1 tambah H dan sambung buat. Awak masih boleh dapat markah penuh. Tidak ada masalah. Jawapan pun tak lari. Walaupun awak mungkin tidak erti nak ringkaskan dia waktu itu. Okay? So, kamu sambung dengan ini yang sudah ringkaskan. Okay, lepas tu? Lepas tu nak buat apa? Okay, kita masukkan dalam rumus yang ada lah ya. So, modulus untuk vektor AB dia akan sama dengan punca kuasa 2. Kita punya I punya kali. Lepas tu J punya. Okay, lepas tu? Kita tahu jawapan dia sebab soalan sudah beritahu kita magnitude dia sama dengan 5. Okay, lepas tu? Tekan kalkulator, pakai shift calculate. Okay. Kecuali awak tak nampak ini ialah soalan kuadratif, baru kamu tekan. Sebab kalau kamu tengok soalan ini, dia cakap apa? Cari nilai bagi H. So, sudah agaklah kan jawapan H lebih daripada 1. Dan di sini awak nampak kuasa 2. So, biasanya persamaan ini sebenarnya ialah satu persamaan kuadratif. So, kalau kamu terus gunakan kalkulator, tekan shift calculate, dapat satu jawapan saja. Okey, tak apa. Kamu tekan dulu. Saya nak tahu jawapan. Kamu tekan dulu. Jawapan dia 4. Okey, jawapan dia 4. Kalau kamu gunakan shift calculate, dapat satu jawapan sajalah. Itu jawapan dia ialah 4. Satu lagi jawapan hilang. Okey, so sekarang kita cuba buat menu. Ada orang kok. Kejap. Tak ada orang pun. Okay. So, kita buat menu. Okay, macam mana nak buat menu? Pindahkan kuasa. Pindahkan Sorry, siapa yang cakap? Pelajar lelaki cakap apa tadi? Pindahkan kuasa 2. Okay, cakap pindahkan kuasa 2. Okay, betul lah pindahkan kuasa 2. Punca kuasa 2. So, kita pindah dia jadi kuasa 2 lah. Boleh? Agak cukup. Okay. Okay, lepas tu? Lepas tu? Halo. Yang H tolak 1 tu kembangkan. Okay. H tolak 1 tu kalau kamu nak kembangkan sebab dia ada tolak tau. So, kamu kena ingat kena kembang macam kuadratif ya. Okay. So, ini kalau kita kembangkan 16. Ini kalau kita kembangkan 25. Okey, kita kembangkan H kuasa 2 tolak H tambah 1 tambah 16 sama dengan 25. Okey, kejap ada orang. Okey, sambung. Bawa 25 okay. ke depan. So, H kuasa 2 tolak H tambah 1 tambah 16 tolak 25 sama dengan 0. So, untuk ringkaskan ini, kalau siapa tak tahu, macam cikgu selalu katalah, boleh buat bentuk jadual. Sebutan pertama kita ada H kuasa 2. So, nombor dia 1. Sebutan kedua kita ada H. Nombor dia 1. negatif 1. Sebutan ketiga ada hash, nombor dia negatif 1. Sebutan keempat ada hash. So, ini 1. Ini tambah 16. Ini tolak 25. So, kita boleh harap kalkulator lah. 1. Ini berapa? Negatif 1 tambah negatif 1.
Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 8. Okey, belakang 1 tambah 16 tolak 25. Negatif 8. Negatif 8. So kita dapatlah hash kuasa 2 tolak 2 hash tolak 8 sama dengan kosong. So di sini kita nampak sangat jelas lah. So ini ialah bentuk kuadratif. Sekarang kita boleh pakai kalkulator yang ABC tu. Masukkan maklumat. Apa jawapan dia? Satu ialah 4, satu lagi? Negatif 2. Negatif 2. Dan jangan lupa tipu dengan pemfaktoran. Nombor cantik boleh tipu dengan pemfaktoran. Kalau nombor tak cantik, tipu dengan rumus kuadratif. Kalau tak pasti, sentiasa rumus kuadratif. So, ini ialah hash tolak 4, hash tambah 2. Dan jangan lupa untuk sesiapa yang tipu dengan pemfaktoran, pastikan ini darab ini betul ke sama dengan ini. Hash darab hash sama dengan hash kuasa 2. Okey, betul maksudnya boleh pakai. Kalau tak betul, maksudnya tengah-tengah ini sebenarnya ada satu baris lagi. Kita perlu ringkaskan. Okay? Untuk siapa tak faham cikgu cakap apa, cikgu akan kata pakai segala rumus kuadratif. Sebab rumus kuadratif tak ada masalah kalau kita tak ringkaskan. So, tulis saja. Kita tetap pakai teknik kalkulator untuk tahu dua jawapan ini. Dan di sini sangat pastilah cikgu tak payah abaikan mana-mana satu jawapan. Sebab soalan memang tanya apakah nilai-nilai bagi hash. So logik lah saya ada dua jawapan. Ada satu jawapan yang tak logik ini. Okay? Lagipun kalau kamu tengok hash ini merupakan koordinat X untuk titik B kan. So kalau koordinat kita boleh positif, boleh negatif, boleh pecahan. So tak ada masalah lah. Dua-dua jawapan kita akan terima. So untuk ada masalah untuk bahagian 4 ini iaitu macam mana nak cari magnitude bagi vektor yang berada dalam sata Cartesian. Mula-mula kamu kena tahu vektor itu ialah apa, berapa I, berapa J. Lepas tu tak ada apalah, masuk ke dalam formula aja. Okey okay, kita pergi kepada bahagian terakhir saya rasa. Okey, vektor unik. Okay, ini satu lagi vektor khas. Okay, sebelum ini kita ada belajar vektor yang sama, vektor negatif, vektor yang selari. Okay, sekarang kita akan belajar lagi satu vektor khas, nama dia sebagai vektor unik. Okay, vektor unik, vektor unik akan ditulis dalam sebutan IJ atau vektor lajur jugalah. Ataupun senang kata vektor unik yang kita bincang dalam peringkat SPM, semua ialah vektor berada dalam sata Cartesian So, soalan biasanya akan tanyalah, contohnya kalau kamu tengok contoh A, cikgu akan tanya, apakah vektor unik dalam arah OP? Okay? Dalam arah OP. Maksudnya, maksudnya ialah apakah vektor di mana dia dalam arah macam OP, tapi panjang dia baru satu unit. Tak tahu cikgu cakap apa Okay, cikgu cuba terangkan maksud dia. Kalau boleh faham, kamu fahamlah. Kalau tak boleh faham, hafal rumus saja. Cikgu cuba bagi satu contoh. Okay, katakan inilah vektor dalam sata Cartesian. Okay, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, katakan ini vektor A kamu. Okay. Ini vektor B kamu. Okay. Apakah vektor, cuba namakan vektor AB ini dalam sebutan I dan J. Mana fikir dulu? Oh, 4I. 4I. 3J. Okay, tambah 3J. Okay, untuk jawab ini macam cikgu kata sebab cikgu lukis dalam sata Cartesian. So, kamu boleh tengok sendiri. Okay, dia 4 petak ke kanan. 1, 2, 3, 4 ke kanan. Lepas tu 3 ke atas. So, 4I tambah 3J. Kamu pun boleh buat macam teknik tanpa gambar raja.
So kalau nak tahu AB ialah AO tambah OB. AO, koordinat A kita ialah 3, 3. Tapi sekarang kita nak AO. So, negatif 3, negatif 3. OB kita ialah 7, 6. 7, 6. So, kalau kamu tambah, kamu tapak juga 4, 3. So, terus baca pun boleh. Pakai teknik ini pun boleh. Sebab soalan kali ini cikgu bagi gambar aja. Kalau soalan tak bagi gambar aja, biasanya kita buat bawah lah. Sebab kita tak ada petak untuk kita bilang. Okay, so sekarang apa yang kita nak belajar seterusnya ialah kita nak belajar apakah vektor unit dalam arah AB. Maksudnya dia nak satu garis dalam arah A pergi B juga, tapi kali ini magnitude dia baru 1 unit. Kalau vektor AB ini berapa unit dia? Alamat bergerak. Bilang semua. Kita kira kejap. Kalau 4I tambah 3J, AB ini berapa magnitude dia? AB ini berapa magnitude dia? 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Dapat punca kuasa 2. Punca, kena gemuk ni pen saya. Punca kuasa 25, iaitu 5. Okey. Tapi sekarang, bila cikgu kata saya nak vektor unit dalam arah AB, maksudnya cikgu nak arah sama dengan arah AB. Tapi dia punya panjang bukan 5 unit. Cikgu nak 1 unit aja. Cikgu nak tahu, apakah nama vektor ini? Itu maksud saya. Okey. Sebenarnya kamu mampu buat. Vektor AB ni, walaupun kita tak pakai formula, soalan ini kamu tengok sebenarnya kalau kamu boleh faham maksudnya, kamu mampu buat. Okey, vektor AB ni, okey. Vektor AB ini ialah 4x, 4x pula. 4i tambah 3J. Kita tahu panjang dia ialah 5. Sekarang saya nak arah yang sama, tapi saya tak nak sampai 5. Okey. Macam mana agihan, katakan cikgu pupuk satu ini sebagai C. Macam mana agihan dia? Semua 5. Yang bahagian bawah itu 1 unit aja. So atas tu berapa unit? Semua 5. 4. So agihan dia ialah 1, 4. 1, 4. So kita gunakan teknik jadual yang kita belajar sebelum ini. Ini ialah AB. So ini AC, ini CB. Okay. Nisbah dia sini 1, sini 4, semua dia 5. Yang mana satu kita sudah tahu? Okey, kita tahu AB. AB ialah 4I tambah 3J. Ini kamu tak payah saling apa-apa, cikgu bagi penerangan. Sebenarnya kita ada rumus untuk dia. Terus pakai rumus itu saja. So kalau cikgu nak namakan vektor ini ialah I, ini ialah I, ini ialah J, ini ialah J, tambah. Okey, 5 macam mana jadi 4? 4/5. So atas sini 4/5, yang dua ni 16/5. 16/5. Kalau kamu jumlahkan dia ialah 4. Boleh? Okey, yang satu lagi 5 macam mana jadi 3? 3/5. Okey, kita darab 3/5. So sini 3/5, sini ialah 12/5. Total 3 kan? So kalau saya tanya apakah vektor unit dalam arah AB, maksudnya cikgu nak AC ni. Cikgu nak AC ni. So jawapan kamu ialah inilah.
4/5I tambah 3/5J. Okey, ini kalau cikgu mula daripada cerita dia. Okey, tapi sebenarnya tak payahlah begitu rumit keadaan dia. Kita dalam senarai rumus memang ada satu rumus khas untuk dia. Okey, inilah rumus dia. Tak payah macam tadi buat rumit-rumit. Kan tengok tadi kita punya apa tak ingat sudah. AB kita 4I tambah 3J. Okey, tadi kita punya AB ialah 4I tambah 3J. So kalau saya nak tahu vektor unit dalam arah itu, saya pakai rumus saja. Rumus kata apa? Atas salin vektor itu semula 4I tambah 3J. Bawah itu cari magnitude untuk dia. Punca kuasa 2, 4 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2. Boleh? Cikgu pakai rumus ini. Isi aja, tak ada apa. Okey. Lepas tu kita kira ini 4I tambah 3J punca kuasa 2. Dalam tu berapa? 25. 25. Punca kuasa 2 dia? 5. 5. Ini jawapan kita. 4I tambah 3J per 5. Cuba tengok jawapan tadi ya. 4I tambah 3J per 5. 4I tambah 3J per 5. Ini jawapan yang kita pakai rumus. Cuba banding dengan jawapan ini. Sama. Sama je kan? Hanya yang itu cikgu tulis secara asingnya, ini cikgu tulis dalam satu grup. Okay? So, vektor unit dalam arah sesuatu, maksudnya macam inilah. Okay? Senang cakap macam inilah. Alah. Okay? Tak kisah apa-apalah. Katakan inilah vektor dia. Inilah vektor PQ. Bila cikgu tanya, apakah vektor unit dalam arah PQ? Maksudnya, cikgu nak satu garis. Cikgu nak satu garis. Arah sama dengan PQ. Tapi panjang untuk ini baru satu unit. Itu maksudnya lah. Okay? Nak kira sama ada awak pakailah apa yang cikgu tak cerita yang panjang-panjang, tapi saya tak galakkan, pakai saja rumus yang kita ada. Rumus yang memang ada. Dan rumus ini dipekarkan dalam exam. Pakai saja rumus ini, kita boleh dapat jawapan. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh pertama, diberi P ialah 3, 4, cari vektor unit. Okey. Okay. Cari vektor unit dalam arah OP. So, mula-mula kita kena tahu dululah OP kita ialah apa? Apakah OP kita? 3 negatif 4. Okey, 3I tolak 4J. Kalau kamu nak tulis vektor lajur pun boleh 3 negatif 4 boleh. Okey? Okey, hanya cara penulisan dia kalau kamu tulis dalam bentuk IJ, maka lepas tu kamu buat macam inilah. Per punca kuasa 2, 3 kuasa 2 tambah berapa kuasa 2? 4 kuasa 2. Negatif kurungan. Negatif 4. Betul dia macam ni? Kurungan. Dalam kurungan. Itu kalau kamu tulis dalam sebutan IJ lah. Kalau kamu tulis dalam sebutan vektor lajur, maka awak terpaksa tulis di sini. 1 per. Macam ni. Itu cara penulisan dia lah kalau kamu nak pakai vektor lajur. Buat benda yang sama sebenarnya. Hanya cara tulis saja.
apalah, jangan pedulikan BCDE itulah. Okey, so ringkaskan 3I tolak 4J per punca kuasa 2 berapa? Berapa? 25. Okay, 25. Sama aja Hanya cara penulisan, satu di bawah, satu di sebelah kiri. So, punca kuasa 2 untuk dia 5. 5. Okey, kalau jenis ini kamu tulis macam ini. Boleh? Ada masalah sampai sini? Okey, dalam nota kamu buat catatan sikit bahagian ini. Bahagian ini ya. Okey. Bila kamu tekan kalkulator, cikgu nak kamu tekan apa yang di dalam ini dulu. Okay? Cari apa nilai dia. Contohnya soalan ini, kamu dapatlah jawapan dia 25. Jangan terus mula dengan punca kuasa 2. Sebab kamu terus mula dengan punca kuasa 2, nanti cikgu risau awal lupa letak kurungan. Dan itu salah satu sebabnya. Dan ada satu lagi sebab. Dua sebab kita tak boleh buat kerja itu. So kita kena kira apa di dalam. Okey, lepas tu cikgu nak kamu tekan kalkulator untuk punca kuasa 2. So contohnya tadi kamu tekan tapak. So ada dua kemungkinan Kalau kamu tapak integer. Contohnya soalan tadi tapak 5, maka okeylah tulis saja. Okey. Tapi kalau kamu tekan kalkulator, contohnya tadi yang tekan kamu tapak 6 point sesuatu punya, di mana kamu tapak nombor perpuluhan. Okay. Kalau kamu dapat nombor perpuluhan, okay, ini dengar, pelajar form 5, kamu biarkan jawapan di sini, berhenti tulis. Jangan tulis jawapan dalam nombor perpuluhan itu. Okay, budak form 4, budak tingkatan 4, nanti bila cikgu ajar cert, kamu tanya saya, kalau saya lupa, tanya saya macam mana nak tulis benda ini. Sebab sekali lagi, dia akan melibatkan yang kita sepatutnya belajar sebab PKP ni lah yang cikgu lompat-lompat tajuk, cikgu pun ajar tajuk ini. Okay? So budak form 5 ingat kalau kamu kira dulu apa yang dalam punca kuasa 2. Okay, contoh ini dapat 25. Lepas tu kamu tekan punca kuasa 2. Kalau tekan punca kuasa 2, kamu dapat integer, terus tulis jawapan integer itulah macam contoh ini. Tekan dapat 5, maka tulis 5. Kalau tekan dapat nombor perpuluhan, maka tak payah ada baris ni. Berhenti di sini mencukupi. Berhenti di sini mencukupi. Tapi pelajar 4, tingkatan 4 tak boleh buat macam tu. Pelajar tingkatan 4, kalau kamu tekan dapat integer, macam abang kakak buat juga, tulis jawapan tu. Tapi kalau dapat nombor perpuluhan, minta cikgu ajar dalam tajuk baru nanti, macam mana nak cara tulis dia. Sebab kamu telah didedahkan dengan cara nak ringkaskan cert. Di mana tidak ada dalam sukatan abang kakak form 5. So pelajar form 5 kamu untung sebenarnya. Kurang satu langkah. Budak form 4, adik-adik kamu sedih kena buat lebih. Okay? Boleh, tapi cikgu tak ajar lagi pelajar form 4 So buat sementara waktu, nanti bila kamu dapat soalan ini, kalau dapat integer, tulis jawapan dalam integer itu. Kalau dapat nombor perpuluhan, awak biarkan di situ saja. Biarkan di situ saja, tinggalkan satu luangan. Nanti bila cikgu mengajar tajuk cert, kita akan balik ke sini semula. Okay, soalan B. Cikgu bagi H34, K1110, cari vektor unik dalam arah HK. So, mula-mula nak buat apa? Buat laju. Okay, kita cari dululah garis HK itu dulu. Okay, garis HK itu macam nak cari? HO tambah HO tambah OK. HO? Negatif 3, negatif 4. Okay. OK? 11, 10. 11, 10. Okey, jawapan? 8, 6. 8,
6. Okay, so sekarang kita nak cari vektor unik. Okay, oleh kerana senarai rumus bagi dalam bentuk IJ, so cikgu jarang pakai ini, cikgu pakai ini Tapi kalau siapa nak pakai tak salah Hanya cikgu ikut sebab rumus kita dalam bentuk IJ, so cikgu akan tulis dalam bentuk IJ So ini ialah 8I tambah 6J per. Pakai rumus saja. Okay, rumus ini. Cikgu kena kecilkan. Mana dia? Jauh di atas. Cikgu salin rumus itu ke bawah lah. Kejap. Kalau tidak kecil sangat kamu tak nampak. Mana dia? Ya, ini rumusnya. Boleh enlarge. Okay. So kita pakai rumus 8I tambah 6J per punca kuasa 2. Sambung. 8 kuasa 2. Okay, tambah 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Okay, kira apa yang di dalam tu? 100. 8I. 100. Punca kuasa 2, 100. Okay, lepas tu boleh dapat integer? 10. Dapat 10. Okay. Sudah siap untuk soalan ini? Susah pemudahkan. Ya, kalau kamu tengok soalan ini, nampak macam kita sudah settle. Tapi sebenarnya jawapan ini belum dalam bentuk yang paling ringkas. Macam nak ringkaskan? CP2. Sorry? Bahagi 2. Bahagi 2. Maksudnya, jadi apa? 4I tambah 3J per punca kuasa 5. Per 5. Apa Per 5? 5. Tak ada punca kuasa sudah. Sorry je. Tahu mana tentang ini? Macam kamu buat dalam matematik. Kalau kamu tengok ini 6 lapang. Faktor sepunya dia 2. So 4I tambah 3J. So bawah itu 10. So kita potong. Ini dapat 5. Itu yang dapat ini. Boleh So di sini bila kamu buat benda ini, selepas katakan kamu dapat integer kamu kena double check satu lagi adakah 3 nombor ini mempunyai faktor sepunya. Contoh soalan ini 6, 8, 10. Dia ada faktor sepunya 2. So maksudnya untuk atas itu kita keluarkan faktor sepunya 2, nanti kita boleh potong. Benda itu boleh diringkaskan. Kalau macam soalan A tadi, kita dapat 5 kan? Lepas tu kalau kamu tengok nombor ni 5, 3, 4. Dia memang tidak ada faktor sepunya. So benda ni memang tak boleh ringkas lah. Itulah jawapan terakhir kita. Lihat? Okey. Soalan C. Jika HI tambah 5 per 13J adalah satu vektor unik, cari nilai-nilai yang mungkin bagi hash. Cikgu kata ini ialah vektor unik. Kalau cikgu tahu ini ialah vektor unik, apa yang saya tahu? Apa sifat yang ada untuk vektor unik? Nilai X dengan Y. Nilai S dengan nilai Y dia? Satu bahagian. Satu bahagian. Magnitude dia satu unit, boleh? Magnitude vektor ini ialah satu unit. Bila dia ialah vektor unit, dia punya magnitude ialah satu unit. So maksudnya apa? Kita perlu carilah. Kita perlu cari apakah magnitude untuk ini. Apakah magnitude untuk ini?
HI tambah 5/13 J punya magnitude. Berapa magnitude dia? Macam nak cari? Ini dalam IJ. Macam nak cari magnitude untuk sesuatu vektor yang ada dalam IJ? Punca kuasa Kita baru belajar ada rumus untuk dia. Ini. Cikgu scroll kejap. Paling awas dah cikgu ajar hari ini. Ini. Okay, so kita buat. Anak sudah. Where are you? Okay, so kita buatlah. So, H kuasa 2 tambah 5/13 kuasa 2. Okay, lepas tu? Lepas tu nak buat apa? Hello. Lepas tu nak buat apa? Sama dengan 1 ke teacher? Sama dengan 1. Sebab kita sudah tahu, kalau dia ialah vektor unit, magnitude dia sama dengan 1. Sama dengan 1. Okay, lepas tu? pindah punca kuasa. Pindahkan punca kuasa 2. Tambah 5/13 sama dengan 1 kuasa 2. 1 kuasa 2? 1. Okey, lepas tu? Sorry. Lepas tu? Okey, lepas tu? Kembangkan 5/13 kuasa. Okey. Kembang jadi apa? 25/169. Okey. Siapa kalau tekan kalkulator tak dapat 25/169 tu, itu mesti sebab awak lupa tekan kurungan. Wajib tekan kurungan Okey, sama dengan 1 kuasa 2? 1 kuasa 2? 1. Okey, sambung. Bawa 1 ke depan. Bawa 1 ke depan. So, H kuasa 2 tambah 25/169 tolak 1 sama dengan 0. So, sekali lagi, kalau siapa tak diringkaskan, secara dengan cepat kita buat jadual. Sebutan pertama ada H kuasa 2. Nilai dia? 1. 1. Sebutan kedua ada H tak? Tak ada. Langsung tak ada tiada hash. Nilai dia 25/169. Sebutan ketiga di bawah kolom mana? Kolom baru lagi. Tiada hash. Tiada hash. Nilai dia -1. -1. So sini ialah 1, sini ialah -144/169. -144/169. So kita ada hash kuasa 2 tolak 144/169. Boleh untuk siapa tak boleh tengok terus buat itu, buatlah jadual. Tak apa, buat jadual, janji kita nampak. Kejap. Dia sudah masuk Foucault. Kejap. Mana cursor saya? Sorry. Tunggu kejap. Okey, sudah. All about.
yang lari ni? Apa angka sudah hilang? Oh, tak ada. Kat sini yang hilang. Okay, so kita dapat hash kuasa 2 tolak 144 per 19 sama dengan kosong. Sambung. Dapat macam mana? Kuadratif. Kita sudah nampak kuadratif di mana inilah A kamu, B kamu berapa? Kosong. Kosong. B tu tak nampak, kosong. Inilah C kamu. So jawapan 12/13. okay, satu lagi. Negatif 12/13. So inilah jawapan kita. So kamu nak tipu dengan rumus kuadratif ke pemfaktoran? Rumus kuadratif. Okay. Kalau rumus kuadratif maka kita tulis sajalah tolak B tanpa tolak. Okay, B kuasa 2 tolak 4 A C bahagi 2A. So dapatlah jawapan ini. Ingat walaupun kita boleh tekan kalkulator terus, tapi jangan lupa tengah-tengah ini sertakan kaedah yang sepatutnya untuk selesaikan satu persamaan kuadratif. So itu sebabnya kita dapat dua jawapan. Kalau kamu tengok soalan pun tanya nilai-nilai yang mungkin bagi hash. Ya. Okey, kita sambung lagi. Ini bukan soalan L, ini soalan berapa? Tekan dia sudah lari. Soalan D. Okay. Ini soalan D ya. Macam nak jawab? Soalan ini tentukan sama ada vektor ini ialah vektor unik atau tidak. So maksudnya jawapan awak mungkin yes, mungkin no. Tapi masalah sekarang, macam mana nak tahu dia itu vektor unik ataupun tidak? Kita kena semak apa? Cadangan? Nak tahu sesuatu vektor itu ialah vektor unik ataupun tidak? Sama dengan 1. Kita semak dia punya magnitude berapa. Kalau dia punya magnitude sama dengan 1, maka kita dikata dia ialah vektor unik. Kalau dia tak sama dengan 1, dia bukan vektor unik. Boleh So untuk semak benda ini, vektor unik ataupun tidak, kita semak magnitude dia. Okay? Kita tak tahu dia sama dengan 1 ataupun tidak, kita nak semak. Kalau dia sama dengan 1, yes, dia vektor unik. Kalau dia tak sama dengan 1, sama ada lebih kecil ataupun lebih besar, dia bukan vektor unik. Sebab soalan tanya tentukan. Kalau tentukan, awak ada hak kata no. Kalau soalan sekarang kata tunjukkan vektor ini ialah vektor unik, maka kita mesti dapat atas ini untuk buktikan. Boleh itu beza tunjukkan dan tentukan. So kita cari magnitude dia lah. Kita cari magnitude 0.6 negatif 0.8 ini. Cari magnitude dia. So sama dengan pakai saja rumus magnitude itu. So kita dapat 0.6 kuasa 2 tambah negatif 0.8 kuasa 2. So apa jawapan di dalam ni? Berapa? Halo. 1. 1. Punca kuasa 2 bagi 1? 1. 1. So adakah ini vektor unik? Ya. 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 Ini ialah vektor unik. Boleh. Hari ini kita panjangkan sikit sebab tinggal satu bahagian kecil aja. Okey, kita pergi kepada soalan bahagian ke-6. Konsep selari. Kamu ingat lagi tak? Awal-awal kita pernah belajar dua vektor adalah selari. Bila selari, apa yang kita boleh cakap? Arah sama. Sama. Sekarang cikgu kata vektor M. Bila saya kata vektor M, kita mana pergi? Okay. Bila cikgu kata
vektor M ini selari dengan vektor N. Cikgu kata mereka sama. Macam ni. Itu vektor sama, bukan vektor selari. Cuba tengok nota kamu pada muka surat pertama. Jadual untuk jenis-jenis vektor, bahagian vektor selari. Bahagian A dia. Jika A dan B selari, apa yang kita boleh kata? Siapa yang ada print out nota, cuba tengok muka surat pertama kamu. A sama dengan KB. A sama dengan KB. So kalau cikgu kata vektor M sama dengan vektor N. So apa yang cikgu boleh kata? Kalau A selari dengan B, cikgu kata A sama dengan KB. So sekarang kalau M selari dengan N, apa yang saya boleh cakap untuk ini? M sama dengan KN. KN. Tapi bila kamu bubuh K ni, mata kena pekat besar sikit tengok. Dalam soalan ni ada K lah. Tak ada. Tak ada boleh pakai. Kalau soalan ini sudah ada K, kamu jangan pakai K lah, pakailah huruf lain. Supaya tak keliru. Boleh? So bukan M sama dengan N. Kalau M sama dengan N, itu maksudnya dua vektor itu sama. Sekarang cikgu hanya kata mereka selari. Mereka tak semestinya sama. Kalau kamu tengok balik nota pada muka surat pertama, kalau vektor itu sama, magnitude sama, arah sama. Kalau selari, magnitude dia sama, magnitude dia tak semestinya sama, arah dia pun mungkin sama, mungkin pertentangan. Okay? Sangat berbeza sebenarnya vektor sama dengan vektor selari. So kita dapatlah persamaan hubungan ini. M sama dengan KN. So tak ada apalah, macam algebra biasa. So M kita ialah 3, 6. Cikgu boleh buat dalam matriks sebab ini vektor IJ ya. K. N 2 negatif H. Okey, sambung. Apa saya kena buat? Macam nak selesaikan persamaan ini? Halo. Mengantuk ni. Cikgu tunggu kamu pun mengantuk sudah. Okey, tu. Janganlah selesaikan ini. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. Atas dapat apa? 2K. 2K sama dengan 3. 3. Okey, bawah? 6. Negatif 6H. Negatif HK sama dengan 6. Okey, negatif KH sama dengan 6. Perlu buat persamaan serentak untuk ini? Perlu. Tak payah. Sebab kalau kamu tengok persamaan pertama, dia ada K, tak ada H. Wow. So kita nak buat soalan ni tak payah buat persamaan serentak, kita buat ini dulu. So K sama dengan 3/2. 3/2. Dan kita masuk ke dalam sini. So negatif H kali 3/2 sama dengan 6. Okey, cikgu nak jawapan. Kamu nak tekan kalkulator pun boleh, manual buat pun boleh, cikgu nak jawapan. Negatif 4. Negatif 4. Ada orang ada masalah untuk dapat jawapan negatif 4 ini? Okey ya. So soalan tanya apakah nilai H? Soalan tanya apakah nilai H? Inilah jawapan dia. Soalan sebenarnya tak minat apa nilai K. Tapi tanpa nilai K kita tak dapat nilai H. Boleh ya? So di sini cikgu cuba masukkan konsep selari dalam tajuk vektor IJ ni ya. Okey. Soalan B. Sebenarnya ini bukan benda baru hanya saya masuk balik semula konsep selari. Sebab soalan vektor suka uji kamu selari. Cikgu kata A tanpa C adalah selari dengan B. So apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Halo. Habiskanlah soalan sama dengan KB. Sorry, semula? A A. sama dengan KB. Sekarang siapa selari dengan B? A tambah C. A tambah C lah, jangan buang A. Tu, A tak selari dengan C. A tak selari dengan B. A tambah C baru selari dengan B. Macam kita sebelum buat ini. Ini mungkin vektor A.
ini mungkin vektor C. Kalau A tambah C maksudnya apa? Vektor ini. Inilah vektor A tambah C. Vektor inilah yang selari dengan vektor B. Bukan vektor A, bukan vektor C. A tambah C itu selari dengan B. So ikut soalannya, ini A tambah C, ini B. So kita pun buatlah A tambah C, B. Tapi kali ini tidak sesuai, kamu gunakan K. Tahu kenapa? Ada dalam soalan. Sebab C dah ada K. Sini sudah ada K. Kalau kamu pakai K nanti awak pening. Sebab K ini dengan K atas itu tak sama. Okay. So nak pakai huruf apa? M. M boleh sebab M tak pernah wujud lagi. Okay. So bila kamu nak bubuk K itu hati-hati. Pastikan belum digunakan dalam soalan. Tadi kita boleh pakai sebab tadi K memang tak wujud. Yang kali ini K tak boleh pakai. Sebab K sudah ada dalam soalan. Nanti ada 2 K, atau tahu mana satu ialah mana satu. So lepas tu tak ada apalah. A tambah C. A kita ialah 1, 2. C kita ialah K 4. Okey, sama dengan M. Vektor B kita 3, -4. Okey. So apakah persamaan yang kita boleh dapat yang bahagian atas punya? 1 tambah K sama dengan 3M. Okey, ya. Yang bahagian bawah punya? 6 sama dengan -4M. Okey, 6 sama dengan -4M. Kenapa 6? 2 tambah 4 dia. Perlu buat persamaan serentak? Tak perlu. Kita settle, kali ini kita kena settle sebelah kanan dulu sebab situ ada M. Sebelah kiri ada 2, K dan M. So kita kena settle sebelah sini. Okey, cikgu tak kisah awak pakai cara apa, cikgu nak jawapan. M ialah apa? Boleh gunakan kalkulator, boleh manual buat. -3/2. -3/2. So ambil jawapan ni masuk ke dalam sini. So 1 tambah K sama dengan 3, -3/2. Okey, cikgu nak jawapan. Boleh pakai kalkulator, boleh gunakan manual buat. Tak kisah, nak jawapan aja. Okey, berapa? Berapa? -5.5. Okey. -5.5 pun betul. Kalau saya tulis dalam pecahan tak wajar, -11/2 lah. Tak kisahlah mana satu. Kamu nak bagi saya macam ini pun boleh. Semua betul. Bagi salah satu mencukupi ya. Boleh? So soalan tanya apa? Soalan tanya apakah nilai K? Kita sudah jawab lah. Okey So latihan untuk hari ini ialah latihan 8.3 yang belum buat. Yang belum buat maksudnya 2B 3 tak boleh, kena tulis kejap. Okey. 2B 3B apa ni? Kejap cikgu cari ruangan untuk saya tulis. Okey, sini. Buka kertas. Okey. 2B, 3B, 4B, soalan 5, soalan 6B. Okey, yang ini muka surat 12, latihan 8.3. Ini ialah apa yang cikgu ajar hari ini. Okey So lepas itu kamu buat sendiri latihan 8.4. Ini soalan, semua benda kamu sudah belajar. Tapi sekarang cikgu bagi soalan yang bercerita. Okay? So, hari Isnin nanti, ada 2 hari untuk kamu buat latihan ini. Hari Isnin, cikgu akan buka link untuk sesiapa nak tanya soalan sahaja. Kalau kamu macam biasalah sebelah pagi cikgu akan bagi jawapan 8.3 dan 8.4.
Kalau kamu rasa kamu tak ada masalah, elok saja, maka petam itu tak payah masuk link. So tajuk ini kita akan habis. Tapi kalau kamu rasa ada bahagian yang kamu tak erti, kamu masuk link untuk tanya soalan. Boleh Hanya masuk kalau kamu nak tanya soalan yang kamu tak boleh buat. Cikgu akan bagi jawapan final kepada kamu pada sebelah pagi itu. Cikgu tak bagi sekarang. Bagi sekarang faham-fahamlah, kamu sentiasa buat latihan berdasarkan jawapan. So cikgu sengaja pagi hari Isnin pagi. Tekak-tekak baru saya nak bagi awak. Awak semak jawapan. Salah terus tanya pada petang itu. Siapa yang tak ada masalah boleh tak payah masuk. Okay, so itu untuk hari ini. Sorry, lewat 15 minit. Kejap, you bagi saya keluar. Kamu jangan keluar lagi ya. Okay, kejap, cikgu stop record dulu.